Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dengan Yang di-Ketua Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Seri Ampang, Kuala Lumpur dan Selangor. Kali ini kita akan mendengar sedikit latar bagaimana bermulanya penubuhan persatuan ini yang juga dikenali sebagai Aroba. Mungkin saudara Ibrahim sebagai selaku Yang di-Ketua Aroba dapat memberikan sedikit sejarah, ya, sejarah bagaimana tertubuhnya persatuan ini di peringkat awal, di peringkat awal. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak silap saya, tahun 2000 pihak sekolah ada membuat satu jamuan. Saya pun dah terlupa tajuk jamuan tu. Dia iklankan dalam surat khabar. Setiausaha majlis tu Cikgu Zul. Dia salah seorang bekas pelajar kita juga. Jadi saya hubungi dia, saya nak hadir. Jadi pada malam tu kita buat di, kalau tak silap saya, di Shangri-La tak silap. Pihak sekolah buat. Jadi dalam masa tu mana-mana bekas pelajar dia longgokkan pada satu meja tu. Saya berjumpa lah balik dengan Mia Rosli, Mustaza, ramai lagi lah kawan-kawan tu. Dan masa tu persembahan tu dibuat oleh salah seorang bekas pelajar, penyanyi yang terkenal pada masa tu, Awi pun ada buat persembahan. Awi juga adalah bekas pelajar sekolah. Jadi di situlah tercetusnya idea kita buat persatuan bekas-bekas pelajar. Macam kononnya pada masa tu memang kita bercita-cita kita nak saing seperti persatuan bekas-bekas pelajar elit ni, macam Makoba, BI, Bayoba, St. John. Jadi kenapa kita tak boleh buat pula, walaupun kita bukan orang kata sekolah berasrama. Jadi kita mulakan dengan penggerak dia, saudara Mia Rosli, dan dialah yang menjadi yang di-Ketua Aroba pada tahun 2001. Jadi macam-macam lah kita buatkan dengan dia punya, orang kata, daripada dia punya perlembagaan sampailah ke live member. Ramai jugalah kawan-kawan yang masuk live member. Macam saya, saudara Arif Rakinan, Pak Nga, Datuk Kadir, Tan Sri Abu Kasim. Jadi kita bermodalkan dengan yang live member adalah masa tu 500. Dan lepas tu kita ada orang kata hiccup, di mana kita tidak ada pejabat untuk menguruskannya. Nak meeting pun tak tentu tempat, sampai ke NZ-nya kedai kopi pun kita meeting. Jadi lama-lama saudara Mia pun tak dapat nak meneruskan, dan kita orang kata tergantung dalam masa 3 atau 4 tahun tak silap saya. Tahun 2005 kita adakan satu extraordinary meeting di sekolah, dan ramai di antara kawan-kawan tu nak melantik saya. Saya memang tak ada pengalaman mentadbir persatuan, dan saya pun tak pernah bergiat dengan mana-mana persatuan dalam hidup saya. Baik persatuan parti politik ke atau persatuan-persatuan orang kata NGO ke, saya memang tak berminat. Pasal saya ni ada satu mindset saya sendiri yang saya boleh hidup atas kaki saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi saya bersetujulah pasal ada di antara mereka tu semacam Datuk Kadir, Cikgu Zul, dan 2-3 orang kawan yang senior ni berjanji saya hanya cuma pegang 1 tahun je. Tapi 1 tahun tu dia dah jadi sampai sekarang dekat 16-17 tahun. Jadi apa yang kita, macam saya selalu cakap, kita ni kita chip in lah ramai-ramai. Apa kelebihan masing-masing. Macam Datuk Kadir tu, dia punya, kita tak boleh nafikan dia punya cara pentadbiran persatuan dan cara pentadbiran korporat dia memang banyak saya belajar pada dia. Dan ada lagi 2-3 kawan yang bergiat dalam persatuan seperti Zul Uban, banyak mengajar saya cara mentadbir persatuan. Dan jadi saya
Yang saya ada kelebihan di sini dan saya janji saya akan bagi satu ruang di bangunan saya yang 3 tingkat ni, yang mezzanine floor tu saya bagi khas untuk Aroba dengan meja meeting dia sekali. Jadi di situlah kita bermula dengan macam-macam aktiviti kita buat sampai ke satu peringkat. Kita jumpa Tuanku Bainon, walaupun tidak secara rasmi kita memohon dia menjadi kita punya penaung, tapi cara orang kata cara lahiriah dia memang kita menganggap dia sebagai kita punya penaung. Dan kita beberapa ahli AJK yang senior, termasuk saya, Prof. Supian, Haji Khairuddin, Datuk Kadir dan saudara Mio, kita pergi menghadap dia di Istana Perak di Kuala Lumpur dan kita jemput dia untuk mengadakan satu majlis makan malam 50 tahun sekolah. Itulah antara pencapaian yang terbaik Aroba pernah buat di bawah bimbingan saya. Kita berjaya mengadakan satu jamuan makan malam 50 tahun yang di mana Raja Elena dia memang sebati dengan sekolah tu. Dia pun bercerita kat saya. Dia sendiri yang bagi saya sekeping kek bernilai 50,000. Dia kata saya, tuanku bagi untuk persatuan. Jadi sememang duit tu kita ada lagi sampai hari ini. Dan pernah satu ketika dulu kita ada sampai 100,000 lebih. Kita habiskan duit tu lebih kurang dalam 30,000. Kita buat kita ambil alih satu bilik di sekolah atas idea Tan Sri Abu Kasim. Dan dia pun ada chip in untuk projek tu. Kita buatkan satu bilik yang kita namakan bilik media Tan Sri Abu Kasim. Dan kita ada buat Hall of Fame di sekolah. Cuma apa yang kita mimpikan untuk budak kita punya bekas-bekas pelajar pergi ke sekolah, bagi motivation ke sekolah, sampai hari ini tak tercapai. Walaupun bilik tu kita dah khaskan untuk bekas-bekas pelajar datang. Jadi yang itu saya rasa saya fail, tak dapat buat pasal semua masa tu tidak berminat dalam ni. Jadi bila lama kelamaan tu kita pun dah di mama usia. Saya pun dah dekat 67 dan saya pun dah macam-macam penyakit pun ada. Saya rasa saya terpaksa pass baton pada kawan-kawan yang lain yang muda-muda. Jadi biar dia teruskan, kita jadi penasihat dia. Saya dah bincang dengan Datuk Kadir, saya dah bincang dengan Datuk Mus. Mereka agak bersetuju juga pasal kita ni dah tiap-tiap bulan kena pergi hospital. Jadi kita boleh jadi penasihat. Antara yang kita projek yang kita nak ambil alih sampai sekarang dah 5 tahun tak dapat, kita nak ambil alih padang tu. Cukup sedih kalau kita tengok padang tu. Padang sekolah ni di sebelah sekolah tu sendiri. Yang padang yang paling famous nama dia tu Hai Capral. Tapi bila kita desak Kementerian Pelayaran, baru ni pula dia baik pulih padang tu. Tapi dia baik pulih cara dia lah. Kita pun tak boleh buat apa tanpa bagi tahu kita. Jadi masalah kita dengan sekolah ni, saya punya cita-cita saya nak buatkan sekolah Ampang tu seperti macam sekolah St. John yang mana dia punya all boys tu ada autonomi di sekolah tu. Tapi yang masalahnya kita ni, sekolah tu asyik minta duit je dengan kita. Saya pun tak berapa faham lah kenapa sekolah ni asyik kurang duit je. Jadi kita ni masalah kita pun, masalah dalaman kita pun banyak. Macam kita buat majlis makan, ada yang beg-beg masing-masing, buat baju masing-masing. Itu memang kita kena terimalah hakikatnya, macam-macam orang ada dalam kumpulan kita ni. Tapi apa pun, kalau boleh, biarlah dia membayar yuran. Kerana kita tak boleh biarkan sekumpulan kecil buat suka-suka hati dengan memakai nama bekas pelajar sekolah Ampang. Ini macam contoh yang saya pernah cerita dengan pengetua. Kadang pengetua ni dia sukalah kalau bekas-bekas pelajar datang menderma, datang buat majlis di sekolah tanpa bagi tahu kita. Saya rasa itu ethically dia salah. Kalau apa-apa terjadi, katalah sekolah tu terbakar ke apa ke, bila polis datang dia cakap ada bekas pelajar. Jadi polis cari saya. Saya pula nak kena bertanggungjawab.
Macam budak-budak yang orang kata senior, junior ni suka buat t-shirt tu, tak ada masalah apa dia nak buat. Kita pun tak nak minta duit tu lah. Bagi tahu kita. Jadi kalau apa-apa, kita boleh bagi tanya dia. Ini orang kata kena ada manners lah dengan yang tua-tua ni. Kita buat ni pun bukan suka-suka. Ada dia punya perlembagaan, ada atur cara dia. Sedangkan kita ni kalau boleh, kita katakan, kita boleh kurangkan duit yuran seorang RM10 pun, beribu budak sekolah Ampang. Jadi kalau kita ikutkan yang terkini, duit kita ni ada dalam, kalau tak silap saya last meeting tu, duitnya ada dalam RM70,000 lebih. Kalau kita boleh collect seorang RM10 pun, tak payahlah kita tunggu kementerian nak siapkan padang tu, kita boleh buat sendiri. Jadi nama pun persatuan, kita kena ada kesatuan lah. Jadi persatuan ni ditubuhkan bagi mengumpulkan bekas-bekas pelajar sekolah Ampang untuk bersama-sama dalam payung yang besar lah, yang dikatakan Aroba itu ya. Tetapi di sana mungkin kita pun tahu di kalangan pelajar ni ada kelompok sendirilah mengikut tahun atau mengikut batch. Katalah pelajar tahun 75 sampai tahun 79 dia ada kelompok dia sendiri. Mungkin mereka lebih dekat, lebih rapat dan mudah mereka berkomunikasi. Dan kita dalam Aroba ni kita tidak ada masalah dari sudut pelaksanaan aktiviti yang mereka lakukan sesama mereka. Kan kita pun bersetuju bahawa masing-masing ada kelompok, tetapi yang elok ialah kelompok-kelompok ni berpayung di bawah Aroba sebagai satu badan induk yang besar. Dan mungkin juga agaknya adakah misalnya lah mungkin Ibrahim boleh bagi pandangan berkenaan dengan katalah persatuan-persatuan ni dia membayar yuran kepada Aroba, kemudian kita ada portion, kita ambil masuk dalam Aroba sebagai dana pengurusan, manakala portion yang lain tu kita akan kembalikan kepada persatuan mengikut kelompok masing-masing. Maka dengan itu kelompok masing-masing boleh juga bergerak menggunakan aktiviti tapi masih berpayung di bawah induk Aroba itu sendiri. Macam mana pandangan Dr. Ibrahim? Dia beginilah ya, ramai yang mencadangkan kita buat koperasi, ramai yang mencadangkan kita buat insurans. Jadi bagi saya masalah kita nak buatkan sesuatu benda yang melibatkan duit ni, dia agak susah kita nak kawal tau. Cuma yang kita boleh buat, kalau kata kita kena buat, kita buatkanlah harat kematian. Ataupun emergency fund untuk ahli-ahli yang sakit. Seperti mana yang kita hadapi sekarang ni, pandemik dah, orang dah banyak tak buat kerja, tak bekerja. Jadi mungkin kalau kita ada kewangan yang kukuh, kita boleh bantu ni semua. Tapi itulah bila kita nak buat ni sesuatu, macam saya cakap tadilah, kita tak usah banyak lah, kita hidupkan kita punya members ni. Kita membership kita ni, kita bayar yuran. Jadi insya-Allah dia akan bertambah. Dan kita banyak pakar-pakar yang dalam ni, yang orang daripada bank, orang audit bank semua. Jadi kita boleh bergantung harap pada dia untuk menguruskan dana ni. Jadi saya boleh sekarang ni saya jadi penasihat je lah. Kalau nak saya uruskan lagi, saya pun dah tak kelarat. Macam saya cakap tadi, kita ni dah kejap masuk hospital, Datuk Kadir pun bawa keluar hospital, saya pun bawa keluar hospital. Jadi pergerakan kita tu terbatas. Inilah orang kata apabila kita ni dah di mama usia, semuanya terbatas. Macam sekarang ni. Saya segala aset dan perniagaan saya dah transfer legally kepada anak-anak saya dan adik-adik saya. Saya boleh buat sendiri. Tapi yang masalah saya sekarang ni, saya nak buat transfer weight ni kepada the second best di dunia yang kat Ampang ni agak payah sikit. Semua nak bergantung pada saya. Jadi benda ni tak boleh. Dia kena ada time up. Macam orang kata kita buat 100 meter relay, time kita pass baton, kita pass baton. Takkan saya nak berlari seorang sampai habis. Jadi tak menang-menang lah kita. Sekarang ni kita kena cari yang junior-junior ni yang kata banyak persatuan ada kat luar tu dia buat, dia datang ke depan. Kita tak ada masalah. Ambil alih lah. Buat elok-elok benda ni, majukan lagi. Kalau dia boleh majukan lagi baik pada saya, alhamdulillah.
Kalau apa yang kekurangan yang tak betul, kita betulkan. Itu saja. Kita kena ada orang kata hormat pada orang tua lah. Ini budaya kita. Kita pun pengalaman, macam saya ni pengalaman saya dah 16 tahun. Semua boleh cakap kalau jumpa saya kat luar tu buat aktiviti. Boleh bercakap lah. Tapi yang bercakap pun tak pernah jadi member. Asas kita nak buat ni benda ni semua members kena agree. Macam kita nak pindah perlembagaan. Saya kalau boleh ni Aroba punya logo ni saya nak ubah balik pada best. Lompat pagar tu. Semua best-best ni semua kita padamkan. Kita buat macam BM macam Senzon. Beratus tahun itulah dia punya best. Tapi boleh ke saya buat macam tu? Kalau tanpa persetujuan semua ahli. Sebelum pandemik ni, aktiviti Aroba agak konsisten lah ya. Kita ada aktiviti untuk persatuan, untuk maknanya untuk ahli, iaitu golf. Kita ada golf tahunan. Kita ada futsal, kita ada bowling ya. Ini 3 program besar lah yang selalu dibuat sebagai usaha untuk mengumpulkan bekas-bekas pelajar, maknanya menyambung silaturahim, mengukuhkan silaturahim. Tapi selepas daripada pandemik ni berlaku, maknanya kita dah hampir tidak dapat buat apa-apa program. Tapi kita mengharapkan jugalah, maknanya mesyuarat agung hendaklah terus berlangsung, hendaklah terus jalankan kerana dia adalah arahan daripada pejabat Pengurusan Pertubuhan. Jadi walaupun begitu kita dapati ahli-ahli Aroba ni dia naik turun minat untuk hadir mesyuarat. Dan ini ada kaitan dengan yuran yang Saudara Ibrahim sebut tadi. Jadi yuran ni, harga yuran ni jumlahnya hanya RM24 setahun, itulah RM2 sebulan. Tapi ini menjadi satu kepayahan bagi setengah pihak untuk melunaskan yuran. Jadi mungkin saudara ada carangan bagaimana boleh yuran ni boleh dibayar lebih awal ataupun secara pukal. Misalnya dibayar untuk 2 tahun ke atau 4 tahun. Jadi kita adalah sedikit wang sebagai pulangan untuk kita laksanakan program-program kita ni. Dia begini dia apa-apa pun dia apa-apa orang kata kemajuan yang nak buat dia bergantung pada diri kita. Kita ni dah memang jadi satu budaya, kita suka bagi idea tapi kita tak ke depan. Macam-macam idea dia, tapi bila datang ke depan kita tak ada. Saya yang buatkan dulu golf tu, saya suka main golf. Dan banyak pula ahli AJK masa tu, dia pun suka main golf. Jadi kita bawa mesyuarat, kita setuju, kita bagi fund, kita buat collection. So far yang kita buat golf ni dah banyak kali, kita tak pernah orang kata deposit. Kita dapat buat collection. Seperti macam kita buat bowling. Jadi budak-budak best, kalau tak silap saya best 87 ke dia orang yang buat bowling. Kita bless dia buat. Saya datang, saya tengok walaupun saya tak suka main bowling indoor game, memang saya tak suka. Macam kali kita cuba buat bola tapi tak berjaya, ada budak nak uruskan. Jadi rupanya kita kena bagi ruang pada yang muda-muda yang suka main bola ni, yang mana kita baru bentukkan. Ada AJK yang muda-muda ni dia nak buat futsal, dia nak buat apa. Tapi sayangnya bila pandemik ni datang, dia ada kengkangan. Tapi insya-Allah kalau pandemik ni, saya punya pandangan dia tak akan berlalu. Kita akan hidup dengan dia seperti macam mana denggi. Tapi kita ada orang kata kebebasan ruang sedikit lagi lah lebih pada yang ni. Okey, jadi akhirnya mungkin Saudara Ibrahim ada hasrat ataupun harapan nak diberikan kepada mereka yang mungkin akan mengambil baton tadi untuk meneruskan perjuangan melestarikan pertubuhan dan menghidupkan pertubuhan dan mengukuhkan hubungan baik antara pertubuhan dengan pihak sekolah. Jadi memang saya orang kata saya kebanyakan orang lah sampai ke keluarga dan kawan-kawan kata saya ni memang tegas. Memang saya akui. Saya memang sangat tegas. Pasal saya banyak keputusan yang saya buat, saya berdasarkan pengalaman saya, jatuh bangun saya dalam hidup. Jadi memang di sekolah tu memang cikgu pun kadang-kadang tak berapa gemar dengan saya. Pasal kejap-kejap dia minta saya duit.
Kejap-kejap dia minta saya duit. Kita boleh bagi. Tapi ada satu kes tu dia minta kita belikan aircon. Di bilik yang kita janji dengan dia tu, kita yang berjanji. Bilik Tan Sri Abu Kasim tu. Ada 3 bilik, budak-budak nak buat orang kata pelajaran sendiri, dia nak belajar self study sendiri, dia nak belajar sendiri, nak study sendiri dalam bilik tu. Kita janji ada aircon tapi kita tak dapat tunaikan nak bagi aircon. Tapi ada satu ketika dia hantar surat kat saya, dia minta duit nak beli aircon. Jadi kita bawa meeting. Bila kita tengok quotation dia, 2,800 dia minta kat kita. Sedangkan kita beli aircon sendiri dengan pasang pun baru 2,000. Jadi saya pergi cakap kat sekolah lah, lagi baik saya pergi pasangkan sendiri, saya dapat save 800. Jadi ini yang tak berapa gemar. Lepas tu pula, duit tu nak kita bayarkan pada PIBG. Ini lagi satu masalah. Daripada mula saya pegang jawatan ni sampai hari ni, kita tak dapat jumpa PIBG. Lepas tu, pengetua pula tiap 2 tahun tukar. Tiap 2 tahun tukar. Jadi kita dah ada masalah. Asal pengetua baru masuk, dia minta kita duit. Asal masuk, dia minta duit. Jadi sedangkan banyak aset-aset sekolah yang kita boleh pakai, kita boleh generatekan income. Macam dewan, macam padang futsal depan dewan tu. Itu semua kita boleh generate income. Ada pengetua, dia setuju dah sign MOU dengan kita. Tapi Kementerian Pelajaran pula tak benarkan. Jadi banyak masalah yang kita hadapi di sekolah tu. Semua memerlukan duit. Yang duit pula diminta asyik dengan kita je. Jadi kita tak bolehlah kita nak buat macam one way traffic asyik kita je bagi duit. Sedangkan apa yang kita demand tak dapat. Kita pernah minta surat kita nak gunakan dewan tu, bilik Tan Sri Media Abu Kasim tu kita nak buat khas office all boy kat situ. Guru besar masa tu, pengetua yang masa tu saya minta dia bagi. Dah masuk pengetua yang lain pula dah tak dapat pula. Ada pula kengkangan daripada Kementerian Pelajaran, bila bertukar kerajaan dah lain pula sistem dia. Jadi kita bermasalah dengan dia orang. Apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita cari yang muda-muda yang rajin pergi sekolah. Ada yang saya tengok budak-budak persatuan bola, dia panggil budak persatuan bola Ampang, dia orang salah seorang tu budak AJK dia punya pengurusi pada jumpa saya. Dia kata dia nak pergi sekolah, dia nak pergi bercerita. Okeylah, biar dia pergi bercerita. Kan kalau saya kan sekolah tu pun malah menyampah tengok muka saya. Memang tak dapat duitnya dengan orang tua ni. Jadi biar kita ada lapis. Bila dia minta duit kat budak tu, nanti tanya orang tua ni. Ada sikit bahasa lah. Rupanya lebih senang bergerak macam tu. Tapi ialah bila budak tu dah nak start buat, dah datang pula COVID-19. Macam saya cakap tadi lah, kita tunggulah COVID-19 ni reda. Mungkin kita boleh mula balik dan kita lantiklah yang muda-muda ni jadi penggerak persatuan ni. Yang dah tua-tua ni semua dah tak boleh pakai. Semua dah condemn. Sedangkan yang ada pun dalam kita punya members ni, yang bagus-bagus ni semua dah pencen. Tan Sri Abu Kasim pun dah pencen. Akhir Sani tu pun tak lama lagi 2 tahun je. Macam mana kita nak buat? Kita carilah yang muda-muda. Ramai lagi yang muda-muda. Yang bagus-bagus jawatan dia di bank. Saya kenal. Dia orang pun kenal saya. Kadang-kadang saya tengah minum, saya tahu ada orang dah bayar. Tanya tengok budak ni. Budak mana ni? Dia kata saya sekolah Ampang bos. Jadi saya boleh kenal lah dia orang ni. Dia hormat kita lagi kan. Kita ni sini walaupun tak sama tahun dengan sekolah. Walaupun kita dah keluar sekolah, dia pun baru masuk sekolah. Tapi ada hormat dia lah dengan kita. Jadi saya minta sahabat-sahabat di luar sana tu kalau boleh, mungkin kita akan adakan satu majlis hari raya ke atau apa-apa majlis, kita bercita-cita nak buat majlis makan malam. Jadi kita kalau kita buat majlis tu, datanglah. Tak kira siapalah yang jadi pengurusi dia, kita datang. Kita bagi sokongan. Jadi kita boleh tunjukkan yang sekolah-sekolah lain ni, yang kita ni boleh buat. Macam seperti mana yang kita dapat hari ni, semua bekas-bekas pelajar kita ni, dia orang yang orang kata, kalau dia memimpin jabatan tu, dia tegas.
dia punya karakter tu karakter yang dibina daripada sekolah Ampang. Itulah yang selalu Tan Sri Abdul Kasim cakap. Karakter yang ada pada kita hari ini, karakter yang kita dapat pada sekolah. Sekolah tu punya cabaran dia, memang bukan semua orang boleh lalu. Ada yang tewas kat tengah jalan. Siapa yang berjaya, memang dia berjaya daripada sekolah tu. Okey? Baik, jadi kita telah mendengar banyak perkara yang telah disebutkan oleh Saudara Ibrahim. Bermula dengan sejarah penubuhan pertubuhan Nitigi, Persatuan Nitigi, dan aktiviti dan juga cabaran-cabaran dan termasuklah harapan yang telah pun disuarakan oleh Saudara Ibrahim, dan kita mengharapkan siapa saja yang akan mengambil alih kepimpinan pada masa akan datang mengambil kira lah beberapa peringatan dan juga cadangan-cadangan telah disebutkan oleh Saudara Ibrahim, dan kita mengharapkan beliau akan terus dapat menyumbang kepada pertubuhan melalui penasihat sebagai jawatan sebagai penasihat kepada kita, dan mudah-mudahan Arwah ini akan terus hidup, segar, mekar, dan dapat memberi semangat yang lebih meluas lagi selepas ini dengan pelibatan lebih ramai bekas-bekas pelajar yang muda-muda lah yang mungkin umur 40 ke atas itu boleh membantu kita dalam meningkatkan kualiti prestij pertubuhan tinggi, supaya pertubuhan kita juga sama hebat dengan pertubuhan-pertubuhan alumni di sekolah-sekolah lain termasuklah St. John, MCKK, BI dan seumpamanya. Dan kita ucap terima kasih sekali lagi kepada Saudara Ibrahim atas kesudian dalam siri Temu Bual ini, dan kita mendoakan agar beliau diberikan kesihatan yang baik dan dimudahkan urusan dalam hidup dalam kehidupan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok you tak